Okay, Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Boleh dengar suara cikgu? Waalaikumsalam. Boleh Waalaikumsalam. cikgu. Boleh Salam cikgu. cikgu. Boleh Okay, cikgu. kita punya kelas ni cikgu akan rekod ya. Jadi cikgu boleh mula sekarang. Cikgu akan present ya. Boleh nampak skrin? Boleh cikgu. Okay, so hari Boleh, ni cikgu akan, kita punya kelas tambahan ni fokus kita ialah topik 3.1 tingkatan 4 hukum kegravitian semester Newton. Okay, so dalam subtopik ni sebenarnya ada 4 bahagian yang perlu kamu kuasai. Yang pertama ialah menerangkan hukum kegravitian semester Newton. So kita tahu hukum kegravitian semester Newton yang ni nah, yang kamu nampak dekat skrin ni. F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okay, di mana kalau kita mau terangkan lagi, kisahnya bermula daripada Newton. Newton ni, okay, siapa ada orang mau masuk, cikgu accept dulu. Okay. Jadi Newton ni kisahnya, kisah yang famous lah. Apple jatuh, tegak ke bumi. Okay, lepas tu beliau menyimpulkan daya tarikan bukan hanya wujud antara bumi dengan buah apple, tapi juga antara bumi dengan bulan. So pencetus idea tentang daya semesta ni sebenarnya ialah Newton. Okay, sekejap ya, ada orang masuk lagi. Okay, kemudian Newton ini dia telah membuat kajian lah, dia buat perkaitan. Daya graviti ni apa faktor-faktor yang mempengaruhi dia? Kalau kita perhatikan, kita tengok ya video ni. Seorang budak yang melompat ke atas akan mencecah semula ke permukaan bumi. Apakah daya yang menyebabkan budak itu kembali mencecah ke permukaan bumi? So inilah daya tarikan graviti. Okey, ini semua kita tahu daya tarikan graviti. Ya, ada lagi masuk. Okey. Jadi daya tarikan graviti ni sebenarnya disebabkan oleh apa? Okay, kalau ikut konsep kefahaman kita kan, daya tarikan graviti ni asalnya bermula daripada molekul udara kekal dalam atmosfera tanpa terlepas ke angkasa. Apakah daya yang bertindak ke atas molekul atmosfera dengan bumi? So sama juga antara, kalau kita fikirkan molekul atmosfera tu kenapa dia kekal di permukaan bumi, dia tidak terlepas ke ruang angkasa? Kerana adanya apa? Kerana ada daya Tarikan graviti. Ya, daya tarikan graviti. Okay. So selain tu apa yang boleh kita kaitkan dengan graviti ni? Tengok ya, bulan boleh bergerak dalam orbitnya mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. Bumi mengenakan satu daya graviti ke atas bulan. Adakah bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi? Jawapannya adalah ya. Okay, saling ada daya tarikannya. Sebenarnya bulan mengelilingi bumi disebabkan oleh daya graviti. Kalau tiada daya graviti, dia tidak akan berada pada paksi yang sentiasa konsisten. Yang ini saya rasa cikgu skip, kita pergi kepada faktor-faktor ya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarikan graviti? So daya tarikan graviti ni yang pertama kita tahu dia wujud berpasangan. Maksudnya bila ada dua objek, bermaksud akan ada daya graviti. Daya graviti ni maksudnya dia boleh berlaku antara mana-mana jasad dalam alam semesta. Antara manusia dengan manusia, antara kita dengan bumi, antara planet dengan bumi, semua boleh ada daya graviti. Okay, so dia mesti melibatkan dua jasad. Kemudian kedua, dia punya faktor dia ialah macam inilah. Yang ini kan yang tadi yang cikgu cakap tadi, daya graviti ni bukan saja antara manusia-manusia, matahari dengan bumi, bumi dengan bulan, bulan dengan matahari, semua ini ada interaksi, ada daya di antara diorang. Nama daya ni ialah daya graviti. So oleh sebab dia melibatkan semesta alam, jadi daya graviti ni juga dikenali sebagai daya semesta.
Boleh. Jadi bila kita rujuk sebenarnya daya graviti sama jugalah dengan daya semesta. Setakat ni boleh faham? Boleh. Okey, Boleh cikgu. cikgu. Apa faktor yang mempengaruhi daya graviti? Jadi bila dikaji daya graviti ni dipengaruhi oleh jisim objek. So jisim objek dan juga jarak. Ingat ada dua kuantiti yang mempengaruhi sama ada daya graviti itu besar ataupun daya graviti itu kecil. Pertama dia punya jisim, kedua dia punya jarak. Okey. Jarak dia punya jisim, dari segi jisim, kalau dia punya jisim hasil darab jisim dia besar, daya graviti dia pun besar. Tapi kalau dia punya jarak besar, dia punya daya graviti akan kecil. Okay, kita tengok contoh ya. So daya graviti ingat berkadar terus dengan hasil darab jisim, tapi dia berkadar songsang dengan jarak. Okay, ingat duanya. Yang pertama dari segi jisim berkadar terus, maksudnya hasil darab jisim antara dua jasad, kalau besar, besarlah daya graviti. Tapi kalau dari segi jarak, semakin besar jarak, semakin kecillah daya graviti. Sebab, jadi bila kita buat perkaitan begini, digabungkan terhasillah satu formula. Iaitu F berkadar terus dengan M1 M2 per R kuasa 2. Bila didaksikan jadi satu formula, maka terhasillah F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Yang inilah kita panggil sebagai hukum kegravitian semesta Newton. Hukum kegravitian semesta Newton. Setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey, jadi ingat bila rujuk kepada hukum kegravitian semesta Newton, inilah formula dia. F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Iaitu G ni adalah sebenarnya pemalar graviti. Ada nilai dia. Okey, yang ini nilai dia. G ni 6.67 darab 10 negatif 11. Maksudnya dia memang nilai yang sudah dikira lah, memang pemalar, nilai pemalar. Okay, M tu ialah jisim, M1 jisim 1, M2 jisim 2, R adalah jarak di antara kedua-dua. Okay, so ini formula dia. Mari kita tengok soalan. Siapa yang ada print soalan yang cikgu share tadi? Ada yang print kah? Ataupun tiada? Kita juga. Tiada, okey. Kalau tiada tak apa. Cuba dulu ya. Kamu ada kertas dan kamu sekarang? Ada. Adakah? Okey. So kalau kita ikut formula, kita ada formula bumi dan formula hukum kegravitian semesta Newton tadi, Nina. Ini formula dia. F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okay. Jadi yang ini, kalau kita mau selesai, cikgu test kamu soalan dia begini, cuba kita jawab soalan. F, kita tahu formula dia ni. Cuba tengok soalan nombor 1 ni. Berapakah daya graviti ke atas satelit sebelum satelit itu dilancarkan? Okey, rujuk ini soalan. Ada bumi, lepas tu ada satelit. Okey, so satelit sebelum dilancarkan dia berada di mana? Di permukaan bumi. Contoh ini bumi, satelit tu di sini. Jadi sekarang ni berapa daya graviti antara satelit dengan bumi? Bumi dengan satelit. Macam mana mau kira daya graviti? Kita pakai formula ni. F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. G tu pemalar. M1 tu boleh ambil jisim bumi. M2 jisim satelit bahagi dengan R kuasa 2. Okey, sekarang R ni jarak ni kita ambil jarak apa? Jarak bumi pergi satelit. Jejari. Jejari bumi. Sebab dia belum lagi dilepaskan. Maksudnya
satelit ni masih lagi berada di permukaan bumi. Jadi kita ambil jarak tu sebagai jejari bumi. Okey, di sini ada maklumat dibagi ya. Jisim satelit ada diberi, jisim bumi ada diberi, jejari bumi pun ada dibagi. Pemalar graviti, mana pemalar graviti? Pemalar graviti pun ada 6.67. Dah ada di sini. Pemalar graviti nilainya 6.67. Ya Allah. Cuba kira sekarang berapa nilai F kamu dapat? Bukan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Darab 6. Okey, jawapan dia ialah, mari kita tengok ya. Siapa yang jawab tu Suara siapa tadi tu? Ini jawapan. Pemalar dia cikgu. Nah, ni nah. Berapakah satelit daya graviti kat atas satelit sebelum dilancarkan? Pakai formula yang tadi je tu, senang je. G, okey, masukkan nilai G, M1 masukkan M1, M2 masuk nilai bumi, M2 masuk nilai satelit, jisim satelit. Kalau terbalik pun dah ada masalah juga ni. Okey, lepas tu dia punya R itu jangan lupa letakkan kuasa 2. Formula ni dia ada R kuasa 2. Jadi jejari bumi tadi perlu letakkan kuasa 2. Hasilnya kamu akan dapat 1.12 darab 10 kuasa 4. Okey, dapatkah? Ada yang dapat kirakah sebelum cikgu tunjukkannya? Okey, jadi ini contoh soalan macam mana kita mau kira daya graviti. Okey, sekarang cuba kira kalau daya graviti dengan satelit, tapi satelit tu sudah berada bukan di permukaan bumi, tapi dia berada pada satu ketinggian. Contoh soalan dia gini. Ni nombor 5. Cuba fokusan nombor 5 ni. Daya graviti antara bumi dengan bulan, bukan bulan, sorry. Mana sudah ya soalan dia? Okey, tak apa, ini pun boleh lah. Okey, tengok nombor 5. Daya graviti antara bumi dengan bulan ialah 2 darab 10 kuasa 20. Berapakah jarak di antara pusat bumi dengan pusat bulan? Okey, sekarang dia bagi nilai daya graviti, dia suruh kira jarak. Jadi kalau soalan begini, kita manipulasikan sajalah formula tu. Dia bagi nilai F, tapi dia mau cari nilai R. Ini jawapan dia. Nombor 5. Saya kasih besar Okey, masukkan semua nilai R tu kasih kekal saja di situ. Sebab itu yang kita mau cari jarak. So bila kita mau cari jarak R, nanti R ini pindahkan dia pergi sebelah. Ini matematik. Okey, pindahkan pergi sebelah, yang 2.0 ni pula pindahkan pergi bawah. Dia kasih switch saja. Jadi lepas itu kiralah, selesaikan. Kalau cikgu akan kira dulu di atas ni. Tekan kalkulator dulu. Di atas tu sama dengan, lepas tu bahagi dengan 2.0 darab 10 kuasa 20. Oleh sebab dia ni panjang kan, cikgu nasihatkan kiralah 2 kali. Supaya jawapan kamu tu lebih confirm lagi betul. Setakat ini boleh faham? Boleh. InsyaAllah boleh. Boleh. Ini contoh soalan kalau melibatkan formula FGM1M2 per R kuasa 2. Ini yang cikgu cakap tadi. Hitungkan nilai daya graviti antara bumi dengan satelit. Contohnya bila satelit tu berada pada ketinggian ni 4.22 darab 10 kuasa 7. Okay. Jadi kalau dia pada satu ketinggian, kita tak boleh ambil lagi jarak sebagai jejari bumi. Contoh dia begini, cikgu lukis. Ini bumi, satelit tu di sini. Jejari bumi ini R. Jadi kalau kita mau cari dia punya daya graviti, sekarang dia punya jarak bukan hanya R. Setujukah? Dia punya jarak bukan R, tapi jarak dia adalah R campur dengan H.
Ya, R campur dengan H. Iaitu H ni adalah ketinggian dia daripada permukaan bumi. Biasanya dia akan bagi, soalan akan bagi berapa ketinggian satelit tu. So yang ini kita kena tambah lah. Sebab kena faham, untuk kira daya graviti, kena kira jarak daripada antara dua jasad. So kalau dia pada ketinggian H, kita kena tambah H itu. Formula yang sama juga, masukkan je semua. Okay, cikgu rasa ada 3 jenis soalan saya tunjuk sudah sini. So yang ini yang kita perlu untuk standard 1 ni kamu perlu kuasai. Macam mana menggunakan formula F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Setakat ni ada soalan? InsyaAllah ada cikgu. Tiada, cikgu teruskan kalau macam tu ya. Okey, kalau kamu mahir yang bahagian ini, kita pergi kepada topik yang seterusnya. Okay, yang kedua, fokusnya dalam subtopik ni kena pandai mengira, menyelesaikan masalah melibatkan dua jasad pengundi bumi ataupun jasad di atas permukaan bumi, antara bumi dan satelit dan bumi dan matahari. Kita tengok ya. Apa contoh-contoh soalan? Okey, contohnya jisim anda 55 kg, jisim rakan anda 65 kg. Hitung daya graviti jika jarak antara anda berdua ialah 2.0 m. Cuba kira berapa daya graviti ni antara dua orang ni? Pakai rumus sama kan Cici? Pakai rumus yang sama. Cuba type dekat chatting, cikgu mau tengok. Daya graviti. Rumus yang sama. Pemalar graviti tadi berapa ya? 6.67, pemalar graviti nilainya 6.67 darab 10 negatif 11. Boleh Cici ulang? Cikgu type lah. Kejap. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Kamu anda ada buku teks kah? Boleh tu buat saya buku teks. Iya ada. 6.67 darab 10 negatif 11. Itu type pemalar graviti. Oh, ada orang mau masuk. Sorry. Okay, cikgu type nilai G. Jangan risau exam nilai pemalar graviti ni kena bagi juga. Tapi tak dibagi pun kamu ingat bahkan. Okay. Nilai G dia tu. Pakai formula nilai G tu, cuba kira berapa kamu dapat untuk gas ni. Dia punya, alamak ada jawapan sudah. Nampak sudah. Okay. Okay, cuba. Ada jawapan sudah? Tengah kira Cikgu. Tengah kira. Cikgu mau tengok siapa first. 5.961. 5.9613125 darab 10 kuasa negatif 8. Ya. Darab 10 negatif 8. 5.96. Betul? Okay, 6 dah? Ambil 2 titik perpuluhan dia cikgu. 2 saja. Biasanya 2 saja. Sama Cikgu. Sama, okey, tahniah, pandai, pintar. Okey, lepas tu, jadi ni contoh dia. Maksudnya kalau kita disuruh kira daya graviti kan, apa kejap formula tu? Okey, kalau kita tambah jarak kepada 2 meter kepada 4 meter. Cuba tengok ya, apa akan berlaku. Tengok yang tadi nilainya 5.96 darab 10 negatif 8. Okey. Kalau kita tambahkan 2 meter jarak tu pergi 4 meter. Kurang. Apa akan berlaku? Daya tu akan bertambah ke berkurang? Berkurang. Jawapannya iya, berkurang. Tadi 5 kan, sekarang 1.49. Jadi memang sebab daya graviti berkadar songsang dengan jarak. Okay, next. Jadi, macam mana pula kalau jisim? Ditukar pasangan tadi dengan 65 kg, sekarang 55 dengan 75. Tambah. Maksudnya bertambah ke berkurang daya graviti? Tambah. Bertambah sebab hasil darab jisim bertambah kan. 6.88. Tadi 5 something. Jadi kesimpulan dia ialah apabila jisim bertambah, daya graviti juga akan bertambah. Okey? Cikgu ada orang mau masuk.
Okey. Setakat ni faham? Ya, faham. Okey, so kalau jarak pula macam mana dia mempengaruhi? Apabila jarak bertambah, maka daya graviti akan semakin lemah, semakin kecil. Itulah dia. Kenapa ni? Mengapa magnetik daya graviti antara anda dan rakan anda terlampau kecil lah? Kenapa? Kenapa daya graviti antara kita sesama manusia ni di permukaan bumi ni kecil? Kerana? Kita boleh jawab. Kita tengok. Sebab jisim kita Dengan- kecil. Sebab jisim kita kecil, betul. Okey. Lagi? Itu sajalah sebab jisim kita kecil. Jadi kita punya daya graviti pun kecil. Okey. Tidak ada orang mau masuk kali ni. Sekejap ya. Okey, masih dengan cikgu lagi. Masih Masih cikgu. cikgu. Okey, sekarang mari kita tengok contoh soalan yang kalau tadi melibatkan jasad. Sekarang kita tengok antara bumi dengan jasad di atas permukaan bumi. Okey? Yang tadi jasad-jasad, sekarang jasad di atas permukaan bumi ni contohnya inilah satelit dengan bumi. Contohnya. Boleh macam mana kita mau kira dia punya daya graviti? Sebenarnya macam yang tadi itulah cikgu sudah tunjuk yang pengiraan tu. Macam mana pula kalau bumi dengan satelit, okey, pada satu ketinggian dan bumi dengan matahari, sebenarnya sama sahaja. Cuma bila kita melibatkan bumi dengan matahari contoh dia, kita pakailah jisim bumi dengan matahari dan kita pakailah jarak di antara bumi dan matahari. Itu saja bezanya. Dalam hukum kegravitian semester Newton ni, yang paling penting bila kita gunakan formula tu, kamu tahu apa yang terlibat, jisim apa, jaraknya berapa. Kalau kamu tahu itu kan, kamu dapat kira dan betul. Contohnya ni kan, berapakah daya graviti ke atas satelit itu sebelum satelit itu dilancarkan. So sebelum dia dilancarkan, dia berada di permukaan bumi. So bila kita kira daya graviti, kita kena gunakan jarak dia tu sebagai jejari bumi. Jelas? Jelas. Jelas. Kalau dia berada, okey contohnya ni dia tunjuk Jelas. dia kira. Ini dia pakai formula yang sama. Tapi oleh sebab dia berada di permukaan bumi, kita pakai jejari bumi. 6.37 darab 10 kuasa 6. Sorry ini dia ada error sikit. 10 kuasa 6 tu. Okey? Jadi nilainya 11776.13 Newton. Kalau dia berada, okey sekarang bandingkan jisim bumi, jisim satelit dan jisim matahari. Siapa jisimnya paling besar? Matahari. Matahari kan. Jadi cuba cikgu mau kamu buat ramalan. Daya graviti antara bumi dan matahari dengan antara bumi dan satelit, yang mana lebih besar? Matahari dengan bumi. Daya graviti antara matahari dan bumi. Kerana jisim matahari sangat besar. Jadi hasil darab jisim dia besar. Walaupun jarak dia jauh tapi jisim dia tu besar. Jadi tetap juga daya graviti dia besar. Kalau kita diminta, kalau dalam exam kan, bandingkan jisim. So kamu bandingkan jisim je lah. So tulis yang paling besar adalah matahari, lepas tu bumi, lepas tu satelit. Jisim matahari 7.35 darab 10 kuasa 22 kg. Kalau jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 kg. Lagi apa lagi? Jisim satelit 1.2 darab 10 kuasa. Jisim satelit 1.2 darab 10 kuasa 3 kg. Okay, ini boleh kita nampak perbandingan lah. Bumi dulu, matahari dulu paling besar jisimnya, bumi, lepas tu bulan, lepas tu satelit.
Okey, sekarang dari segi jarak. Antara bumi dengan satelit dengan antara matahari dengan bumi. Matahari dan bumi lagi jauh lah. Okay. Kalau kita diminta ramalkan perbezaan magnitude dari graviti antara bumi dengan satelit dengan graviti matahari dengan bumi. Yang mana lebih besar? Coba ramalkan. Maksud cikgu? Bumi Antara, okey, dengan sekarang matahari kita kan? compare matahari dengan satelit. Ada daya graviti kan? Okey. Kalau bumi dengan matahari pun ada daya graviti, betul? Betul. Betul. Cuba bandingkan. Yang mana lagi kuat daya graviti dia? Bumi matahari kah, bumi satelit? Bumi matahari. Bumi Ya, matahari. bumi matahari sebab kalau dibagi sebab hasil darab jisim dia sangat besar. Okey? Memang bumi matahari lah besar ya. Jadi kita boleh kira daya graviti antara bumi satelit boleh kira, daya graviti bumi matahari pun boleh kira. Kalau melibatkan satelit, kita pakailah jisim satelit. Lepas tu jarak dia tu kita kira jarak dari bumi ke satelit. Jari bumi campur ketinggian satelit. Contohnya begini kita kalau melibatkan satelit, tengok nampak satelit tu berada pada satu ketinggian daripada permukaan bumi. Jadi bila kita kira jarak, kita kena R tambah H. Dan jangan lupa ada kuasa 2. Kuasa 2 ni dekat luar, bukannya dekat R kuasa 2. Ada orang kan kadang-kadang dia keliru, R tu dekat R kuasa 2 je. Tidak, R tambah H baru kuasa 2. So R tu ialah jari bumi 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah dengan ketinggian dia. Ketinggian daripada permukaan bumi 4.22 darab 10 kuasa 7. Barulah kuasa 2. Okay, kira ni semua kamu akan dapat. Ini kan bila mengira yang banyak-banyak gini kena praktis sebab kamu kena pakai eksponen. Kena pandai lah supaya jangan ni kena skill pakai calculator tu kena betul. Dapat 202.56. Okey, sekarang kalau melibatkan jisim antara bumi dengan matahari. Okey, pakai formula yang sama. Cuma jisim tadi, jisim bumi, okey. Lepas tu jisim yang M2 kita pakailah jisim matahari. Masukkan jisim matahari. Lepas tu jarak di antara bumi dan matahari. Biasanya soalan akan bagi berapa jarak dia. Masukkan, lepas tu kira. Cuba perhatikan berapa nilainya. 3.52 darab 10 kuasa 22. Maksudnya ada berapa kosong tu? Ada 22 kosong. Apa panggilan dia tu kalau begitu? Trilion. Nomor piawai. Apa dia? Piawai. Maksud cikgu kan, ya maksud cikgu kan kita ada juta, apa lagi atas dari juta. Ini terlampau besar lah nilai dia kan. Maksudnya sangat besar lah daya graviti antara bumi dengan matahari. Sebab itulah sebenarnya kita ni bumi ni mengelilingi matahari. Okey, sebab kita ada bumi tu dia tak boleh terpisah dengan matahari. Ada satu tarikan yang menarik bumi ni, dia seolah dia kawalan, dia macam automatik. Dia akan mengelilingi matahari tu sebab daya graviti ni lah. Sama juga dengan bulan kan, kita terfikirkan bulan tu kenapa dia ni setia betul dia berpusing ikut pusingan dia yang sama dan tidak meninggalkan jauh daripada bumi kan. Sebab kalau kita fikir logik mesti ada satu benda yang menahan dia. So apa benda yang menahan tu? Itulah daya graviti. Boleh faham? Boleh. Boleh. Kamu ngantuk sudahkah? Okey juga kah cikgu explain ni? Okey, Okey, Pak. Okey kah? Okey, cikgu mau tunjuk video lah supaya kamu tak mengantuk. Macam ada bunyi orang mau masuk tadi. Okey, cikgu teruskan ya. Satu video yang boleh buat kita faham lah kenapa sebenarnya satu objek ni kan dia pandai berada pada, dia macam tak lari daripada landasan dia. Cikgu mau tunjuk ni. This is a great demonstration for showing that if something's moving in a circle and you remove the centripetal force, it'll move in a straight line. But if you're teaching circular motion, I've got another demonstration that's worth doing first. It's a really simple way to introduce some basic ideas about circular motion.
ball moves in a horizontal plane, which makes it easier to understand the forces involved than with, say, something moving in a vertical circle, because we can ignore gravity. When I do this with my students, I place an object about there, and I ask them to tell me when I should lift the hoop so the ball knocks it down. Right. Okay, boleh nampak video tu? Boleh cikgu. Nampakkah bila dia kasih lari tu, apa namanya, hula hoop tu kan? Dia punya bola tu terlari kan daripada tu, dah lah dia bulat sudah. Dia sebenarnya begitulah konsep dia. Kalau tiada daya graviti, bumi, bulan, planet-planet dia akan berlanggar. Dia tidak ikut dia punya laluan paksi tu. Dia tidak akan melalui dia punya laluan. Dan cara pergerakan planet-planet ni ataupun satelit lah, kita ambil contoh satelit, cara pergerakan dia sebenarnya dia bergerak dalam bentuk bulatan. Macam yang ditunjukkan oleh yang dalam video tadi. Sebenarnya sebab itu kita boleh anggap daya graviti ni sebenarnya dia menyebabkan satu objek itu bergerak secara membulat. Iaitu kita boleh buat kaitan daya graviti ni sama dengan daya memusat. Sebab itu kita masuk subtopik yang kedua. Memerihalkan daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Kamu tahu macam mana dapat formula ni? F sama dengan mv kuasa 2 per R. Daya memusat formulanya ni mv kuasa 2 per R. Tapi macam mana kita mau kaitkan dia dengan keadaan di alam semesta yang melibatkan objek yang berada sedang mengorbit. Macam yang kita nampak tadi gerakan tadi itulah. Dia bergerak dalam keadaan membulat. Dan dia berada dalam keadaan yang sama saja. Dia punya laju tu sentiasa sama, cuma arah dia tu menghasilkan gerakan membulat, dan kita percayai daya yang menghasilkan dia membulat tu samalah dengan daya graviti. So dia ada kaitan yang kita belajar tadi. Okey. Sebelum yang itu, cikgu rasa ini dulu. Ya. Ini dulu. Okey, jadi yang pertama tadi F sama dengan mg1 m2 per R kuasa 2 tu tadi fahamlah kan semua? Boleh ingat tu kan? Ya, boleh. Boleh. Okay. Ada satu lagi formula yang boleh didapat daripada hukum kegravitian semesta Newton. Okay, kalau kita ada formula kita tahu daripada Newton second law F sama dengan mg, dan daripada hukum kegravitian semesta Newton F sama dengan gmm per R kuasa 2. Dua benda ni adalah daya. Dua-dua ni adalah daya graviti. Ini daya graviti. Ini biasa ya, kita panggil daya graviti. Yang ini daya semesta Newton, daya semesta. So dua-dua ni Newton cakap adalah benda yang sama. Jadi bila sama kita boleh anggap dia, kasih sama dia lah, kasih setara dia, dan kita boleh cancel out yang sama tu ialah M. Okay, contohnya M ni adalah jisim bumi. Okay, M yang besar ni adalah jisim suatu planet ataupun matahari ataupun apa-apa sajalah yang berkaitan dengan, yang berhubung dengan bumi. Jadi bila kita hapuskan dia, kita kira dia, kita dapat G sama dengan gm per R kuasa 2. So formula ini digunakan oleh saintis untuk mengira pecutan graviti untuk di bumi ataupun untuk di mana-mana saja planet. Yang mana G ni adalah pemalar graviti, M besar ni adalah jisim jasad ataupun jisim planet. R kuasa 2 ni adalah jejari planet tu. Okey, mengorbit. Cikgu bagi contoh macam mana kita boleh pakai formula ni untuk kira daya graviti. Okey, contohnya kalau bumi jejari dia kita tahu R. Okey. Jadi kalau kita mau kira berapakah pecutan graviti bumi, kita boleh pakai formula yang tadi. Kita pakai formula tu gm per R kuasa 2. Kita pakai G tu 6.67 darab 10 negatif 11 darab dengan jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagi dengan R ni ialah jejari bumi.
So pada permukaan bumi ataupun pada permukaan bumi kita pakai jejari bumi, kita akan dapat pecutan graviti 9.8 ms negatif 2. Yang ni biasa kan kamu jumpa? 9.8 ms negatif 2. Dulu-dulu kalau macam orang bundar kan selalu pakai 10. Tapi lebih spesifik sebenarnya 9.8 ms negatif 2. Tapi kan bila kita tambahkan lagi, maksudnya bila keluar daripada permukaan bumi, contohnya satu satelit, dia sudah berada di ataupun kapal angkasa, dia berada di keluar daripada bumi, jadi jaraknya tu bertambah sudah. Maksudnya dia bukan lagi jarak daripada pusat bumi tu R, tapi 2R contohnya. Bila dikira pecutan graviti dia semakin berkurang, 2.45. Ditambah lagi 1.09, tambah lagi 0.6125, tambah lagi 0.392. Maksudnya, bila satu angkasawan keluar daripada permukaan bumi, menaiki kapal angkasa, semakin diorang jauh daripada permukaan bumi, daya tarikan graviti terhadap bumi tu semakin lemah. Daya graviti yang merujuk kepada bumi, tarikan graviti terhadap bumi diorang semakin lemah. Kalau kamu perhatikan nilainya sini makin menurun. Satu orang yang berada di kapal angkasa, dia akan mengalami daya graviti yang sedikit. Kesannya dia akan terapung-apung. Kan? Kamu boleh nampak kan kalau di kapal angkasa tu dia terapung. So kalau daripada graf kita boleh nampak begini. Dekat bumi, semakin ketinggian, semakin dia punya ketinggian bertambah, dia punya pecutan graviti tu makin tinggi. Makin naik, semakin tinggi. Tapi selepas dia sudah keluar daripada permukaan bumi, melewati bumi, pecutan graviti tu akan semakin berkurang. Apa formula yang membuktikan ini? Formula dia ini lah. G sama dengan GM per R kuasa 2. Setakat ni boleh faham? Boleh cikgu. Jadi kalau kita mau kira pecutan graviti, ingat tadi kita ada formula hukum keabadian semester Newton. Sekarang kita ada formula yang kedua ini. Ini tujuannya formula ni adalah untuk mengira pecutan graviti. Selain daripada kita kira pecutan graviti di bumi, formula ni pun boleh digunakan untuk mengira pecutan graviti di planet-planet lain. Contohnya di di bulan, di Marikh, kita boleh kira pecutan graviti. Yang penting ada dua kuantiti yang kita tahu. Pertama jisim, yang kedua dia punya jejari orbit dia. Okay. Ini yang cikgu explain tadi. Okay, ini macam mana kita mau kira hitungkan pecutan graviti di bumi. Dia pakai formula ini je. G sama dengan GM per R kuasa 2. Ambil G pemalar graviti 6.67 darab 10 negatif 11 darab dengan M jisim bumi bahagi dengan jejari bumi 6.37 kuasa 2 dapat 9.8. Sebab itu kita punya pecutan graviti kita cakap 9.8. Sebenarnya dia melalui formula ni lah dia kira. Macam mana pula di planet-planet yang lain ya? Kita tengok. Okey, kalau satelit, berapa pecutan graviti dekat satelit? Dia pakai formula ni. GM per R juga, tapi oleh sebab dia pada satu keluar daripada bumi, dia punya jejari itu kita nak tambah dengan H. Okay, tambah dengan H, dapatlah nilai 8 nilai. Kalau kamu perhatikan kan, nilainya makin bertambah kah makin berkurang? Bertambah. Bertambahkah? Tadi 9.8. Tadi 9.8. Sekarang 8.49. Dia berkurang sebab dia sudah keluar dari permukaan bumi. Sebab dia hanya berkadar terus masa dekat R tu. Cikgu ulang balikkah dia punya graf tadi? Cikgu mau tunjuk ni graf balik. Nampak graf ni? Dekat R ni dia berkadar terus. Nampak. Sepanjang permukaan bumi, di dalam bumi semakin dia berada pada kedudukan yang tinggi, makin naik tinggi, kapal terbang tu naikkan tinggi, ya pecutan graviti dia makin bertambah. Tapi bila dia keluar daripada permukaan bumi, lebih besar daripada R, pecutan graviti akan semakin berkurang. Ini untuk bumi ya. Kalau untuk planet lain, sama juga formula yang digunakan untuk mengira dia.
Ini satu soalan yang bagus. Kalau keadaan pecutan graviti mempunyai nilai hampir sifar, apa akan berlaku? Kalau G dia terlampau rendah lah, apa akan berlaku? Tiada berat, Terapung. microgravity. Dia panggil microgravity, maksudnya kita akan terapung lah, objek akan terapung. Okay, so objek berat pun boleh bergerak dengan lebih mudah. Tiada yang jatuh lagi ke bawah. Cikgu mau tunjukkan pecutan graviti di planet yang lain ya. Ini. Macam mana semua ni dikira? Dia gunakan formula tadi itulah Gm per R kuasa 2. Dia pakai formula. Okay. Ini formula dia. Ingatlah formula dia, kalau boleh catatnya, G sama dengan Gm per R kuasa 2. Ini mau kira pecutan graviti. Okey, kita tengok pecutan graviti di planet-planet. Kalau di bumi 9.8, cuba tengok matahari paling besar. Kenapa matahari paling besar? Okay, jisim. Ya, sebab formula tadi dia melibatkan jisim, Gm per R kuasa 2. So dia berkadar terus dengan jisim. Jisim besar, graviti pun besar. Bulan 1.6 sebab bulan punya jisim kecil lah, 0.073 darab 10 kuasa 4. Okay, dia punya radius pun lagi kecil daripada bumi. Yang mana paling hampir dengan bumi sini? Kalau kamu perhatikan, lebih kurang dia punya pecutan graviti dengan bumi. Uranus. Yang mana lebih hampir? Venus. Uranus. Venus kan? Venus Saturn. rendah sikit. Saturn. So itu orang kaji sekarang, salah satu planet yang berkemungkinan yang macam hampir-hampir lah. Orang kalau saintis kan orang berminat membawa mungkin ada, sebab dia punya pecutan graviti lebih kurang dengan bumi. Jadi Saturn ni lah yang orang kaji sekarang, macam mana mau buat penempatan dekat Saturn. Itulah tu sebenarnya. Kalau kita mau satu tempat tu mestilah dia lebih kurang macam bumi kan. Jadi satu ciri dia tu pecutan graviti dekat tempat tu lebih kurang dengan bumi. So kalau bertanya 10.4. Kamu rasa bolehkah kita hidup dekat Pluto? Tidak. Ya, tengok berapa pecutan graviti dia. Kalau ada planet pun ataupun kapal angkasa kan, mau pergi sana, susah dia mau mendarat kan? Sebab Terlampau lama. dia terlampau, dia tiada tarikan graviti, dia orang dia tidak boleh ke bawah. Jadi ataupun kalau yang susah mana lagi yang tinggi sangat, yang terlampau besar pun bahaya juga. Macam Jupiter ni kan, bayangkan besar lah daya tarikan graviti dia, bumi mungkin limpas sana pun tertarik sudah pergi dalam. So sangat bahayalah. Jadi sebab itulah saintis penting, nilai-nilai pecutan graviti ni sangat penting diketahui oleh saintis sebelum menghantar kapal angkasa ke angkasa lepas. Sebab dia akan mempengaruhi jalan-jalan yang diorang perlu lalui, lintasan dia. Okay? Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Jadi selepas ni kalau kamu ditanya macam mana kita menentukan pecutan graviti, kamu tahu sudah apa formula dia? Pecutan graviti diambil dari formula mana tadi? Gm per R kuasa 2. Cuba type dekat Apa chatting, kedua? cikgu mau tengok respon. Kamu masih bersama cikgu kan ni? Cuba tengok dekat chatting, type apa formula bagi apa ni namanya? Mencari pecutan graviti. Apa formula pecutan graviti? Type supaya kamu ingat ni ya. Siapa type ni insyaAllah dia ingat ni. Okay, thank you yang respon. Ya, jangan lupa dia punya kuasa 2 tu ya. Gm per kuasa 2. Okay, bagus. Ingat, jangan confuse antara pecutan graviti dengan daya graviti. Daya tu daya lah. Kalau pecutan graviti ni pecutan. Kalau daya graviti yang tadi tu. Okey, sekarang cuba type pula. Daya graviti apa formula dia? Daya graviti ataupun daya semesta. Dua benda ni sama je. Daya semesta Newton. Apa formula dia? F sama dengan Gm1 M2 per R kuasa 2 per bahagi. Gm1 M2 per R kuasa 2, betul. Gm1 M2 R kuasa 2, betul.
Okay, so ingat ni ya. So sekarang ada dua formula sudah kita tahu macam mana menentukan daya graviti dan macam mana menentukan pecutan graviti. Okay, mari kita tengok soalan yang pecutan graviti ya. Test dulu kamu ya. Pecutan graviti. Ada orang masuk lagi? Adakah? Sekejap ya. Okey, cuba jawab ni. Nombor 5. Okey. Ini senang sangat ni. Janganlah nombor 5. Nombor 5 tahu sudah. Nombor 6. Cuba jawab nombor 6. Okey, cikgu. Cikgu bagi masa ya. Cuba kira dulu. Berapakah nilai pecutan graviti? Itu soalannya. Cikgu. Sudah? Yang 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 tu memang dia akan berubah. Tidak, ini memang sentiasa sama. Ini tidak akan berubah. Ini pemalar graviti. First kena tahu nilai pecutan graviti apa formula dia? Gm R2. G. So G itu memang sama je. Dia pemalar, dia akan sentiasa sama. G M per dengan R kuasa 2. Okay, so G sudah tahu nilai dia. M dia kita pakai jisim bumi. Sebab ini antara bumi, melibatkan bumi dengan tu satelit. So maksudnya daya graviti satelit terhadap bumi tu. So pakai jisim bumi. Jisim bumi ada dibagi? Ada kan? Ada jisim bumi. Cikgu. Ya? 480 km tu kita tukar bukan pergi meter. Iya, betul. Kenapa kita kena tukar pergi meter? Rumus dalam M. Standard unit mesti dalam meter, SI unit, betul. So masukkan 6.67. Ini 6.67, ya Allah. Kamu ada kalkulator kamu? Ini panjang ni, memang kena pakai kalkulator. Iya ada. Adakah orang dah pakai kalkulator kira? Ada juga kali kan entire tu. 6.67. Kalau sudah bagi tahu cikgu ya. Kalau ada jawapan sudah. Oh, ada jawapan 9.81 ya. Okey, mari kita tengok jawapan dia ya. Jawapannya ialah ini nah. .49. Ada yang dapat betul? Kenapa
Kenapa kamu jawab 9.81 10 kuasa 26? Jawapan lain. Ah, Dah tak kenapa tak tahu. dapat ah? Apa masalahnya? Sebab Sebab manusia kami tidak berkesalahan. tekan darab Tekan 10 kuasa 5. Darab kamu nak convert. Kan ada convert tapi tidak darab 10 kuasa 5 dia. Oh, cikgu. Tak ada kuasa 2. Kenapa kuasa? Oh, R kuasa 2 tu. Ya. Oh, yes. Okey, kali jangan buat. Oh, yang 4.8 kuasa 5 ni sebenarnya dia sama je. Boleh je 480 10 kuasa 3 pun sama juga tu. Ini kalau kamu nak tukar dia jadi 4.8, ini sebenarnya sama dengan 480 sebab dia kilometer. So kita kena convert kilo tu darab 10 kuasa 3. Boleh? Boleh. Okay, so next time tahu sudah kesilapan kan? Jangan buat lagi lah. Secara logiknya, kamu mesti dapat nilai yang lebih kecil daripada 9.81. Sebab kan dia di satelit, di luar daripada bumi. Dan logik lah dapat sama juga dengan bumi punya pecutan. Okay, tengok yang lain. Kalau ada soalan lagi, sekejap. Yang ni jelas? Mengira pecutan graviti ni? Jelas. Jelas. Okay. Ya, Okey, insyaAllah. kita terus kepada apa kesan-kesannya kalau kita ni pecutan graviti ni terlampau tinggi ataupun pecutan graviti ni terlampau rendah. Okey. Tengok ya. Mengapakah pecutan graviti penting dalam penerokan angkasa lepas dan kelangsungan hidup? Yang pertama, menetapkan satelit di dalam orbitnya. Okey, bila kita mau menetapkan satu satelit, kita perlu tahulah pecutan graviti, kita kena tahu daya dia. Daya graviti, daripada daya graviti tu kita boleh menetapkan satelit di dalam orbit yang betul. Okey. Daya graviti mempengaruhi lintasan yang diambil oleh setiap benda yang meneroka angkasa lepas. Ini untuk penerokan angkasa lepas. Sebelum angkasa lepas tu pergi ke meneroka, diorang kena tahulah pecutan graviti di setiap planet. Kalau tidak, nanti boleh menyebabkan mengancam bahayalah keselamatan. Memperlahankan kapal angkasa semasa mendarat. Contohnya, kalau diorang pergi ke satu planet yang pecutan graviti dia tinggi, kuat daya tarikan dia, maksudnya tidak bolehlah kapal angkasa tu terlampau laju. Sudahlah tarikan graviti tinggi, dia laju lagi, nanti bolehlah berlaku, nanti kena aksiden, hentaman. Jadi penting nilai pecutan graviti ni diketahui. Okey. Kepentingan pengetahuan pecutan graviti dalam penerangkaan angkasa dan kelangsungan hidup ni, ini banyak lagi hujan turun, lagi pembebasan haba, udara dan air dipisahkan, pengaliran cecair dalam badan pun sebenarnya dipengaruhi oleh daya graviti. Okey, kita sel-sel darah kita bergerak di dalam badan tu sebenarnya dipengaruhi oleh daya graviti juga. Okey, kalau daya graviti terlampau rendah akan menyebabkan sistem imun badan kita jadi lemah. Sebab apa? Darah tidak boleh mengalir dengan lancar. Okey, lepas tu kulit akan menjadi nipis, penglihatan merosot, ketinggian bertambah. Kita punya tulang kan, kalau daya graviti ni rendah, kita punya tulang boleh memanjang. Sebab kita punya ketumpatan menjadi kurang tumpat. Lagi perasaan gelisah dalam punca. Ini macam stres lah ni. Sebab kalau kurang pecutan graviti. Jantung menjadi malas mengepam. Ini bahaya. Tekanan darah akan menurun. Hilang sistem koordinasi badan. So tidak dapat balancekan badan. Okay? Kalau kita buat ringkasan dia begini ya. Ada dua ya keadaan sekarang. Dalam keadaan kita sekarang, alhamdulillah kita punya graviti ini stabil. So itu kita boleh menjalani kehidupan dengan normal. Kalaulah katakan berlaku keadaan graviti rendah ataupun graviti tinggi, apa yang akan berlaku? Okey, kita boleh ringkaskan daripada 5 jenis aspek.
Pertama, perubahan ketumpatan. Kalau graviti rendah, ketumpatan badan akan berkurang. Graviti tinggi, sebaliknya. Graviti rendah, rapuh, tulang rapuh, disebabkan kekurangan kalsium. Saiz paru-paru akan membesar dan mengembang. Itu sebab itu dekat risiko kalau pergi ke angkasa lepas, saiz paru-paru membesar dan mengembang. Lepas tu sistem aliran darah pun akan berkumpul di bahagian atas sebab daya graviti rendah, dia tidak turun bawah. So darah berkumpul dekat atas, tekanan darah akan menurun. Okey, kadar degupan jantung pun perlahan. Sebaliknya lah untuk daya graviti yang tinggi. Kamu masih dengan cikgu lagi kan ni? Ya, masih. Masih cikgu. Jadi kalau kita nampak di sini, penting tidak kita mengetahui nilai graviti ni sebenarnya? Penting. Penting. Jadi kita mesti hargailah kita punya graviti sekarang ya. Jadi yang tadi cikgu sudah ajar, sebenarnya cikgu simpulkan ya, 3 ya. Pertama, daya hukum kegravitian semester Newton. Yang kedua, macam mana mau kira pecutan graviti. Yang ketiga tadi lebih kepada kepentingan daya graviti. Kalau daya graviti tinggi, daya graviti rendah, apa akan jadi? Okey, 3 benda tadi sepatutnya kamu boleh, itu yang kamu dapatlah dalam kelas kita hari ini ya. Yang keempat ni mengenai daya memusat yang cikgu ceritakan tadi. Sebenarnya macam mana pergerakan planet mengelilingi orbitnya, dia sebenarnya dalam keadaan yang dalam bentuk bulat. So dia gerakan memusat. So gerakan memusat ni adalah disebabkan oleh satu daya yang sama juga dengan daya semester. Maksudnya daya semester ni dia ada daya, dia macam bertindak balas pada satu objek, dia ada tarikan kepada satu objek dan cara dia tu bergerak adalah dalam bentuk bulat, memusat. Jadi daya memusat ni, inilah formula dia. So hari ini formula yang ketiga. F sama dengan mv kuasa 2 per R. Bila jumpa formula ini, kamu tahulah ini daya memusat. Okay, cuba type dekat chatting daya memusat apa? Apa formula tadi? Daya memusat. Daya memusat. F sama dengan mv kuasa 2 per R. Okay, ingat daya memusat mv kuasa 2 per R. Jumpa je formula ni, daya memusat. Daya memusat ni melibatkan kalau kita mau kira halaju dia berapa. Halaju dalam keadaan dia melengkung tu. 3.5 sudah ni. Boleh cikgu teruskan lagi? Boleh. Kamu ada appointment sudah lain. Okey. Begini ceritanya. Cuba kamu tengok satelit. Satelit ni sebenarnya dia bergerak. Tapi dia punya arah tu dia tertarik pergi bumi. Magic kan? Dia punya tarikan tu ke bumi. So itu dipanggil daya memusat. Memusatnya tu ke arah bumi. Dia bergerak tapi dia ditarik ke bumi. Dia bergerak ke depan. Jadi sepanjang perjalanan dia ni dia akan menghasilkan bentuk circle, memusat. Jadi daya graviti ni Newton dia kaji sama dengan daya graviti tadi. Okey, ini satu eksperimen. Kalau kamu perhatikan, kalau buat eksperimen ni kan, nampakkah tali di bawah tu boleh naik? Nampakkah? Tak nampak. Tak nampak ya? Dia putar ni, apa yang menyebabkan bola, bukan penyumbat getah tu dia berpusing? Dia penyumbat getah sebab ada tali. Kalau makin tegang tu tali, makinlah dia berpusing dengan dalam keadaan bulatan. Jadi arah daya tu ke arah pusat bulatan. Apakah hubungan antara laju penyumbat getah dengan daya memusat? Apa hubungan dia? Apabila laju penyumbat getah bertambah, daya memusat pun bertambah. Macam mana kita mau kenal pasti daya memusat bertambah? Tegangan tali tu makin bertambah. Ini kalau dalam konsep yang kita boleh nampak daya tegangan. Kalau planet bumi dengan satelit, kita tak nampak ada tegangan tali. Tapi satelit itu berpusing. Ini yang dipanggil sebagai daya memusat.
So daya memusat formulanya ialah, cikgu tulis formula lah ya. F sama dengan mv kuasa 2 per R. Iaitu M tu jisim, V ialah laju linear, R ialah jejari bulatan. So kalau kita mau cari melibatkan hal laju dia bergerak secara membulat, kita boleh pakai formula ni. Cikgu pergi kepada soalan terus lah. Kita cari soalan pasal daya memusat. Contoh ni. Raja menunjukkan seorang atlet acara lontar tukul besi. Kamu tahu ke acara lontar tukul besi? Iya tahu. Tahu. Cikgu ayat. Okey, cikgu tunjuk Ada satu video ni. Tengok dulu. Notable Dilshot Nazarov, Tajikistan. This is fourth games. He hadn't finished higher than 10th before, but this time he led at halfway. The competition was about to hot up, but Nazarov handled the pressure. Ivan Shikan from Belarus tried to knock him off top spot, but this effort would only be good enough for the silver medal. Okey, jadi itulah contohnya aplikasi daya memusat. Kamu tahukah kenapa bola tu boleh terbang tinggi? So dia putar laju. Sebab dia laju, pandai. Ingat tadi formula tu mv kuasa 2 per R, maksudnya V tinggi, F pun tinggi. Dia apply daya tu, dia kasih tinggi daya tu melalui V. mv kuasa 2 per R. Walaupun dia punya R tu tidaklah besar sangat. Tapi V dia tu, dia laju-laju kan. So orang yang pergi yang acara ni kuat lah bah. Sebab benda tu berat batu. Tapi boleh juga pergi laju-laju. Laju kan dia pergi putar-putar tadi tu. Ya, laju. Ini dia namanya acara lontar tukul besi. Siapa pernah ikut acara ni? Nio pernah kali? Masih ada Nio kat sini? Tiada sudah si Nio. Oh, ada masih. Okey. Raja menunjukkan seorang atlet acara lontar tukul besi. Berapakah daya memusat? Macam mana mau kira daya memusat? Pakailah formula dia. F sama dengan mv kuasa 2 per R. Cuba kira kelas. Cuba kira sekarang, senang saja ni. mv kuasa 2 per R. R dia tiada kuasa 2. V saja ada kuasa 2. So M ambil jisim dia. Jisim orang ni, ringan pula dia ni. 72 tu ya, bukan 7.2, 72. 72 kilo. Darab dengan berapa pecutannya? 20. Jangan lupa 20 tu mesti kuasa 2. Bahagi dengan berapa? 1.8. Ya, 1.8 tu ya. 1.8. So kira berapa? Berapa ya? 16.000. 16.000. 16,000. Apa Jap, unit? jap. Newton. Newton ya, tak ada daya. Tapi nilainya berapa? 1.600. 16,000. Okey, 16,000 Mari kita tengok jawapan dia jap. 1,600. 1,600. Mari kita tengok betulkah ya? Kamu kira 1,600. Macam mana kamu dapat 16,000 ya? Cikgu bilang Ni salah ni. Mana juga ada orang berat 7.2, baby pun. Bola cikgu, bola. Oh iya. Bola bukan berat. Ya, bukan jisim orang tu. Astaghfirullahalazim. Minta maaf cikgu salah. Jadi betul lah bukan jisim orang tu. Habis bukan dia yang berputar pula kan? Bukan dia. Yang berputar ni ialah orang yang bola ni 7.2. Okey, betul. Siapa yang 1,600 tu patah ni ya. Yang tersalah cikgu bagi tahu tadi, sorry. Boleh faham ya semua? boleh. Satu soalan lagi. Cuba kalau ni, contoh 2.
Satelit dengan bumi. Satelit ni mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian ni 480. Laju linear dia 7.62 darab 10 kuasa 3 dibagi jejari bumi 6.37. Berapakah pecutan memusat satelit itu? Okey. Ada satu lagi formula, cikgu lupa. Selain daripada sini, kita boleh kira satu lagi formula untuk mengira pecutan. Okey, cikgu tunjuk dalam slide. Yang ni kalau boleh kamu salin lah kalau kamu ada catatan. Ini formula untuk kira pecutan graviti. A sama dengan V kuasa 2 per R. Cuba salin. A sama dengan V kuasa 2 per R. Macam mana dapat formula ni? Dia kasih sama dengan daya graviti. MA sama dengan MV kuasa 2 per R. Dia cancel out to M. Yang tinggal A. A sama dengan V kuasa 2 per R. Boleh dapat yang ni? Boleh. Boleh Okey, cikgu. sudah salin. A sama dengan V kuasa 2 per R. So kalau mau cari pecutan graviti sama dengan A sama dengan V kuasa 2 per R. Inilah formula dia. Ingat kita ada dua formula kalau melibatkan pecutan graviti. Yang ni daya memusat FMV kuasa 2 per R. Kalau mau kira pecutan graviti sama dengan V kuasa 2 per R. So V kita sudah dibagi 7.62 darab 10 kuasa 3. Tekan kuasa 2 bahagi dengan R. Sekarang R kita berapa nilai dia? Jejari tambah ketinggian. Berapa? 6.37 darab 10 kuasa 6. 6. Itu saja. Darab 10 kuasa 6. Itu je kita punya R. Perlu tambah kan? Ketinggian. Kenapa perlu tambah? Sebab itu untuk jejari bumi. Dia belum sampai orbit. Apa benda lah. Iya, betul. Kita kena ambil kira jarak ni adalah jejari bumi. Jejari bumi yang ini tambah lagi dengan tu jarak dia, H. So ini adalah R campur dengan H. Jadi kalau kita tambah, nanti jawapan kita jadi begini ya. Okey, ini soalan tadi. Tengok ya. So dia pakai formula ni. Masukkan nilai V kuasa 2. So untuk R tadi dia tambah 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah dengan 480 darab 10 kuasa 3. Dia ataupun sudah tukar pergi meter terus 480,000 meter. Lepas tu kira dapatlah. Okey kelas, setakat ni boleh faham? Boleh. Boleh. So ingat formula ni ya. Untuk daya memusat ada dua formula penting. F sama dengan MV kuasa 2 per R dengan A sama dengan V kuasa 2 per R. So itu sahajalah untuk 3.1. Untuk 3.2 adalah hukum Kepler. Hukum Kepler lain lagi cerita dia. Kalau 3.1 ni panjang jugalah. Sebenarnya ada lagi ni menentukan jisim bumi tapi kita tidak cukup masa sudah. So untuk hari ini itu sahajalah. Okay, ada apa-apa yang mau tanya? Ada apa-apa soalan? Tak, cikgu. Tiada? Kalau tidak ada, cikgu akan stop di sinilah. Okey, nanti cikgu akan share dia punya, insyaAllah cikgu, kalau ada dia punya copy record ni, cikgu akan share nanti. Okey, tiada apa-apa soalan? Okay dah. Sekejap, cikgu mau gambar sekejap ya. Cikgu tak boleh buka kamera jadi tak nampaklah muka cikgu. Sekejap ya. Okey, boleh bersurai tahniah yang datang hari ini. Terima kasih cikgu. Thank you Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you. Kasih cikgu. Thank you cikgu. Sangat. Terima kasih cikgu. Dulu satu. Ya. Bulan Cikgu. 8. Okey. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama.